Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan sambung dalam topik 9.0 Application of Differentiation di bawah subtopik 9.3. Okay, so sebelum ni saya dah ajar bagaimana untuk kita mencari cost function, revenue function dan juga profit function. So pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari average cost, marginal revenue dan juga marginal profit. Okay. Let's say for example, if X is the number of units of a product produced in some time interval, then average cost. Okay, so kita lihat dalam nota kita. So average cost mempunyai formula yang tersendiri, iaitu notationnya adalah C bar X. C bar X itu menunjukkan average cost. So bagaimana untuk mencari average cost adalah cost function kita bahagikan dengan X. Okay, itu yang pertama. And then seterusnya adalah marginal cost. So marginal cost bersamaan dengan notationnya adalah C prime X. So bagaimana untuk mencari C prime X ataupun marginal cost? Differentiate with respect to X pada function cost. Okay. Seterusnya adalah marginal revenue. So marginal revenue sama dengan R prime X. Differentiate R, maksud kita akan differentiate with respect to X pada revenue function. So itu adalah marginal revenue ataupun notationnya adalah R prime X differentiate pada function revenue. And lastly, iaitu marginal profit. Okay, notationnya adalah pi prime X. So kita differentiate with respect to X pada function pi ataupun function profit. Okay, so kita lihat lagi apa yang ada dalam nota kita. So kita lihat marginal cost or revenue of profit is the instantaneous rate of change or revenue or profit relative to production at a given production level. So itu adalah marginal. So sebab tu kita differentiate, sebab dia adalah rate of change. Okay, that's why differentiate with respect to X untuk kita dapatkan marginal cost ke, marginal revenue ke, ataupun marginal profit. Okay, and then marginal cost is also called the approximation of the cost of producing one additional unit. Okay, ataupun dia boleh tulis dalam bentuk C prime X, approximate cost of producing the X plus 1 unit. Okay, so bermaksud marginal cost ni adalah approximation cost bagi one more item yang kita nak hasilkan. Okay, ataupun dalam kata yang mudah dia kata kat sini, so Cx is the total cost of producing item, then the marginal cost of function approximate the cost of producing one more item. So dia akan lebih satu daripada cost yang asal Cx tadi. Okay, let's say for example saya nak approximate 21 unit produk. Let's say saya nak approximate 21 unit. So 21st unit of product. So saya nak approximate 21st. So approximate keywordnya adalah approximate. So bila dia kata approximate tadi, approximate merupakan marginal cost. So bermaksud kita punya marginal cost adalah kita approximate cost of producing one more item. Bermaksud dia akan lebih satu. So kalau saya nak approximate 21, bermaksud saya punya marginal cost saya bersamaan macam ni lah kan. So saya C prime X sama dengan kita menggunakan one more additional production item. Okay, and then so bermaksud kalau lah saya nak approximate 21, so 21 ni dia dah lebih satu daripada sini. So bermaksud X kita adalah 20 tambah 1. So bermaksud marginal cost yang perlu saya cari adalah 20. Sebab X ni adalah 20. Okay, sebab marginal cost tu adalah dia approximate cost producing one more item. Dia lebih satu daripada yang asal. So dia approximate lebih daripada satu. Lebih satu. Okay, so itu konsepnya. So kita lihat kepada example yang ke-23. Okay, so example ke-23, given the cost function Cx equal to 2x cubed minus 3x squared minus 12x. So kita diberi function ni, function Cx. And then kita diminta untuk cari average cost dan juga marginal cost. Okay, so untuk dapatkan average cost, okay, saya tulis dahulu. So average cost ataupun notationnya bersamaan dengan C bar X. Okay, ada bar atas. So macam mana nak dapatkan formula tadi adalah function cost
divide with x. Okay, so kita ada function cost iaitu 2x cube minus 3x squared minus 12x divide by x. Okay, so kita boleh simplifykan, kita akan dapat 2x squared minus 3x minus 12. So ini adalah kita punya average cost function. Okay, average cost function. Okay, then the next one is kita nak cari marginal cost. So marginal cost adalah formulanya adalah rate of change kan. So dia maksud kita kena differentiatekan dia. So marginal cost notationnya adalah C prime X. Okay. So C prime X bermaksud kita perlu differentiate with respect to X pada function cost. Okay. So apa function cost kita tadi? Yang ke atas tadi iaitu 2x cube minus 3x squared minus 12x. So differentiate 2x cube. Term yang pertama saya akan dapat 6x squared. Differentiate term kedua saya akan dapat 6x. Dan differentiate term yang terakhir iaitu negative 12x, saya akan dapat negative 12. So ini adalah marginal cost function yang kita cari. Okay, so semudah itu saja. Okay, semudah kan? So, kita lihat kepada example yang seterusnya. Okay, suppose the total cost of manufacturing Q units of a certain commodity is CQ. Okay, dia bagi kita punya cost function iaitu CQ equivalent to 3Q squared plus 5Q plus 10. Dan dia kata Q adalah manufacturing units. Okay, so itu bilangan dia punya quantity lah. Okay, so soalan yang pertama kita diminta untuk mencari marginal cost. Okay, so kita dapatkan marginal cost terlebih dahulu. So marginal cost untuk soalan A bersamaan dengan C prime X. So ini adalah marginal cost. So C prime X bermaksud kena differentiatekan function cost. Okay, so function cost kita adalah 3Q squared. So term pertama saya akan dapat 6Q. Term kedua saya akan dapat plus 5. Term yang ketiga saya differentiatekan 10 akan dapat 0. So selesai untuk dapatkan kita punya marginal cost. And then pergi kepada soalan B. Kita lihat. So use the marginal cost. So kita diminta untuk gunakan marginal cost untuk approximate the cost of producing the 51st unit. Okay, so tadi konsep marginal cost adalah approximate cost of producing one more item. So sekarang ni dia nak approximate cost of producing 51st unit. Okay, sekejap saya tuliskan untuk lebih kefahaman. So C marginal cost konsepnya adalah approximate cost of producing one more item. Okay, one more item. Okay, so bermaksud kita punya kita nak approximate berapa unit dia? 51. So 51 tu 51 kalau kita masukkan ke dalam ni dia adalah 50 tambah 1. So bermaksud kita akan dapatkan marginal cost of 50. Okay, so kita just masukkan 50 ke dalam kita punya function marginal cost tadi. So C prime 50 bersamaan dengan 6 times. Okay, so kita gantikan pada Q tu dengan nilai 50. So 50 tambah 5. So kita akan dapat kita punya marginal cost adalah RM 305. Okay, so semudah itu saja. Okay, and then C, compute the actual cost. Okay, actual cost. So actual cost of producing the 51st unit. Okay, so actual cost kita akan lihat macam mana nak cari actual cost. So C actual cost of 51st unit 51st unit bersamaan dengan cost pada 51 unit kita tolakkan dengan cost pada 50 unit. Okey, so kita masukkan ke dalam function cost yang asal iaitu 3Q squared plus 5Q plus 10. Sebab ni nak actual cost pada 51 tu. So 51 tolakkan dengan cost pada 50 unit. So kita akan dapat, so kita subkan value. Okay, so kita masukkan 3
times 51 to the power of 2 plus 5 times 51 plus 10. Okey, ni baru kita masukkan nilai C51. Tolakkan dengan C50 iaitu 3 times 50 to the power of 2 plus 5 times 50 plus 10. Okey. Then, masukkan nilai dengan kalkulator. So, kita akan dapat actual cost of 50 first unit adalah Ringgit Malaysia 308. Okey. So, dah itu saja. Okey, so actual cost, kita nak actual cost daripada 51 tu, 51 tolakkan dengan cost yang sebelumnya, iaitu 50. Okey, pergi kepada example yang seterusnya. Example yang ke-25. So, a given average cost is C bar prime equal to 25 minus 8x plus x squared. Okay, so kita diberi average cost function. Prove that average cost is minimum. Okay, kita diminta untuk buktikan average cost kita ni adalah minimum. And then marginal cost will be the same as the average cost. Okay, so kita given satu, kita punya maklumat adalah average cost bersamaan dengan 25 minus 8x plus x squared. Okay, so memandang kita dalam application of differentiation. So kalau kamu ingat balik, kita ada belajar bagaimana untuk menentukan nature of point. So ada dua cara yang saya pernah jawab. Yang pertama adalah first derivative test, yang kedua adalah second derivative test. So sekarang ni dia nak kita make sure average cost itu adalah minimum. So bermaksud nature dia mesti kita buktikan dengan minimum. So kita akan menggunakan method of second derivative test. Okay. So langkah yang pertama, kita dah oleh kerana functionnya adalah average cost, so kita kena dapatkan berapakah unit untuk average cost yang minimum. So macam mana nak cari unit? Macam mana kita nak guna cari stationary point tu? Kita ingat tak? So kita dapatkan first derivative terlebih dahulu and then kita samakan dengan kosong. So bermaksud saya perlu differentiatekan kita punya average cost. So dapatkan so bermaksud saya akan differentiatekan dia. So C bar prime X, so saya akan dapat 25 yang akan hilang, 0, okay, sorry, dia akan hilang. So kita akan dapat negative 8, and then differentiate x squared akan dapat 2x. Okay, so kita dah dapat C bar prime, okay, so, ataupun first derivative dia. Okay, dah dapat first derivative. Untuk dapatkan value of x, kalau kamu ingat, kita boleh relatekan macam mana kita nak cari stationary point. So untuk dapatkan x, so C bar prime ataupun first derivative tu kita equatekan dengan 0. Okay, so bila kita equatekan 0, kita boleh dapat value of x. Okay, so maksud negatif 8 tambah 2x bersamaan dengan kosong. So x bersamaan dengan 8 bagi 2 dapat 4. So x sama dengan 4. So bermaksud untuk dapatkan average cost yang kita perlukan kuantitinya sebanyak 4 unit sahaja. Okey, tapi kita tak tentukan lagi sama ada dia minimum atau maksimum, sebab soalan kata kita kena provekan bahawa kita punya average cost itu adalah minimum. Okey, so minimum. So kita nak tentukan nature dia minimum ataupun tak, so kita akan gunakan second derivative test. Okey, so bermaksud saya akan differentiatekan C bar prime ni sekali lagi untuk dapatkan second derivative. So second derivative akan jadi C bar double prime of x. Bermaksud saya perlu differentiatekan hasil yang saya dapat pada C bar prime tadi. So differentiate negatif 8 akan dapat kosong. Differentiate 2x saya akan dapat 2. Yang mana mengikut second derivative test, sekiranya value of second derivative test ini adalah positif ataupun lebih besar daripada kosong, dia adalah minimum. Okay, dia adalah minimum point kan. So dia adalah minimum exist lah. So bermaksud kita punya average cost tadi adalah minimum. So kita dah buktikan. Sebab soalan nak buktikan, suruh kita buktikan bahawa average cost itu adalah minimum. So kita dah buktikan dia adalah minimum dengan menggunakan metod apa tadi?
second derivative test. Okay, ingat kita ingat balik. Sebab kita dalam topik application, so kita kena apply. Okay, so kita dah buktikan bahawa average cost itu adalah minimum. Tapi ada satu lagi, dia kata marginal cost will be the same as average cost. Okay, so kita kena buktikan lagi. Okay, so sebelum kita masuk kepada soalan, kita buat conclusion dahulu. Okay, bahawa the average cost is minimum when x equal to 4. So maksud average cost tu akan jadi minimum apabila x tadi sebanyak 4 unit sahaja. Okay, so kita dah buktikan. Sekarang ni kita nak buktikan yang kedua, iaitu dia kata marginal cost akan sama dengan average cost. So average cost kita dah ada, yang asal diberi kan, given. So kita salin dahulu. So given adalah average cost kita adalah 25 minus 8x plus x squared. Okay, ni soalan asal kita. Tapi dia suruh kita buktikan bahawa average cost ni bersamaan dengan marginal cost. Okay, so macam mana kita nak dapatkan marginal cost? So nak dapatkan marginal cost, kita kena dapatkan cost function terlebih dahulu. Okay, so untuk dapatkan cost function, so kalau kamu ingat, Cx bersamaan dengan X darab dengan C bar X. Okay, macam mana saya dapat formula ni? X darab C bar X. Okay, kita recap balik pada formula yang saya bagi sebelum ni, iaitu average cost, iaitu C bar X bersamaan dengan cost function bahagikan dengan X. So bermaksud kalau saya nak dapatkan cost function, X ni saya bawa darabkan dengan C bar X. That's why kat sini untuk dapatkan cost function, saya perlu darabkan dengan X. X darabkan dengan C bar X. So kita dah ada X, kita dah ada C bar, so kita tinggal darabkan saja. So X darabkan dengan C bar X, iaitu 25 tolak 8X tambah X kuasa 2. So saya akan dapat hasilnya adalah 25x minus 8x squared plus x cube. Okay, so itu adalah cost function. Tapi soalan nak kita buktikan bahawa marginal cost bersamaan dengan average cost. Okay, so kita nak buktikan bahawa, okay, kejap saya tulis semula. So kita nak buktikan bahawa marginal cost bersamaan dengan average cost. So average cost kita dah ada. Kita sekarang nak cari marginal cost. So macam mana dapatkan marginal cost? So marginal cost C prime X mengikut formula adalah kita differentiatekan with respect to X pada function cost. Okay, so kita dah ada tak cost function? Dah, kita dah dapat tadi, iaitu ni dia. Cx bersamaan dengan 25x minus 8x squared plus x cube. Okay, so sekarang ni apa yang saya perlu buat untuk dapatkan marginal cost, iaitu differentiatekan cost function. So differentiate 25, 25x akan dapat 25, and then differentiate 8x squared, saya akan dapat 16x. Differentiate x cube, saya akan dapat 3x squared. Okay, so sekarang ni saya dapat 25 minus 16x tambah 3x squared. Okay, so bagaimana untuk kita buktikan bahawa kita punya marginal cost sama dengan kita punya average cost? So kita kena uji, kita kena uji dengan memasukkan bahawa dengan nilai 4 tadi, x sama dengan 4, average cost itu adalah minimum. So kita akan gunakan value of 4 tadi. So C prime 4 bersamaan dengan 25 minus 16 times 4 plus 3 times 4 squared. Okay, so saya akan dapat 25 tolak 16 darab 4 dapat 64 tambah dengan 16 darab 3 48. So saya akan dapat hasilnya adalah RM9. Okay, so ini adalah marginal cost untuk 4 unit. Okay,
Sebab kita nak buktikan tadi bahawa kita punya marginal cost bersamaan dengan kita punya average cost. So, let's say kita cuba masukkan nilai 4 ke dalam average cost. So, average cost tadi apa function dia? Kita salin semula. So, average cost X bersamaan dengan 25 minus 8X plus X squared. Okay, so kita masukkan nilai 4 untuk buktikan bahawa dia sama ataupun tak. So, 25 tolak 8 darab 4 tambah 4 kuasa 2. So, saya akan dapat 25 minus 32 plus 16. So, saya akan dapat 25 campur 16 iaitu 41. 41 tolak 32 saya akan dapat RM9 juga. So, bermaksud kita dah buktikan bahawa C prime X bersamaan dengan C bar X ataupun marginal cost bersamaan dengan average cost. So, itu bagaimana kita nak buktikan soalan berkaitan dengan application of differentiation. So, kita teruskan lagi pada page yang seterusnya, iaitu example yang ke-26. Kita lihat pada soalan, apakah soalan yang minta. So, if the total revenue per month in ringgit, Rx equal to 20x minus 0.03x squared. So diberi revenue function iaitu seperti yang kita dapat tadi, where X is the number of unit produced and sold per month. So soalan pertama, find the total revenue when 30 units are produced and sold. So bermaksud dia nak kita tahu total revenue apabila 30 unit yang dihasilkan dan terjual. Mudah saja. So bermaksud untuk soalan A ni dia nak tahu revenue apabila 30 unit yang dihasilkan. Bermaksud R30 yang dia nak. So kita dah ada revenue function. So just substitute value of X equal to 30 ke dalam function. So dapatlah 20 times 30. Tolakkan dengan 0.03. 30 to the power of 2. So, masukkan nilai dalam kalkulator. So, kamu akan dapat nilainya adalah kira dapat ringgit Malaysia 573. So, itu yang pertama. Soalan yang pertama. Soalan total revenue. Kita lihat pada soalan B. Soalan B dia nak apa? Soalan B dia nak marginal revenue function. So, kita ingat balik definition. Bila marginal, dia adalah rate of change. Maksud kalau rate of change of revenue bermaksud differentiate function revenue. So, kita perlu differentiatekan function revenue untuk dapatkan marginal revenue. So, marginal revenue apakah notationnya? So, marginal revenue notationnya adalah R prime X. So, bermaksud kita kena differentiatekan with respect to X pada function R ataupun function revenue. So, apakah function revenue yang diberi? 20x minus 0.03x squared. So, differentiate 20x, saya akan dapat 20. Differentiate 0.03, so 2 darab 0.03, saya akan dapat 0.06x sahaja. So, ini adalah marginal revenue function. Semudah itu saja. So soalan yang seterusnya, C. Find the marginal revenue function when 30 units are produced and sold. So bermaksud dia nak tahu apakah nilai marginal revenue function apabila 30 unit yang dihasilkan. So bermaksud untuk soalan C, so let's say X adalah 30 units yang dihasilkan. So dia nak marginal revenue. So kita gunakan revenue function yang kita dapat tadi. So revenue function X sama dengan iaitu 20 minus 0.06x. So masukkan saja dalam revenue function punya function. So patutnya kena isi 30 dalam ni sebab kita gantikan dia. So bermaksud R prime 30 ataupun marginal revenue 30. So 20 minus 0.06 times 30. So kita akan dapat hasilnya adalah RM
18 ringgit 20 sen. Okey. So semudah itu saja. Okey. Terusnya, okey, kita proceed lagi pada example yang ke-28. Okey. Example yang ke-28. So, kita baca dahulu. So, the revenue generated in ringgit by selling X units of calculator is given by Rx equal to 100x minus 0.2x squared. So, kita diberikan satu revenue function iaitu Rx sama dengan 100x tolak 0.2x kuasa 2. Then the cost in ringgit to produce X unit of calculator is given by Cx equal to 60x plus 200. Okay. So, apa kita perlu buat? Find the profit function. So, ada dua maklumat yang kita dah diberi iaitu revenue function dan juga cost function. Okay. So, soalan pertama dia nak kita cari profit function. So, ada formula kan untuk profit function. Okay, soalan pertama dia nak profit function. So, pi x. Dia nak pi x profit function. So, formulanya adalah revenue function. Kita tolakkan dengan cost function. So, revenue function dah diberi iaitu 100x minus 0.2x squared minus in bracket cost function dia adalah 60x plus 200. Okay. So, kita open bracket. So, kita akan dapat 100x minus 0.2x squared minus 60x minus 200. Okay. So, yang mana kita boleh simplifykan? Kita simplifykan. So, saya nampak kita boleh simplifykan iaitu 100 tolak 60 akan dapat 40x minus 0.2x squared minus 200. So, ini adalah profit function. Okey. Soalan kedua nak apa? Soalan B. Soalan B dia kata dia nak marginal profit function. So, marginal adalah rate of change. So, bermaksud differentiate function profit. Okey. So, kita kena dapatkan pi prime. Marginal kan? Marginal adalah differentiate. So, pi prime. So, B kita dapatkan marginal profit function iaitu pi prime x bersamaan dengan differentiate with respect to x pada function pi x. Okey, so kita dah ada function pi x di atas tadi. So kita differentiatekan saja with respect to x. So differentiate 40x akan dapat 40. Differentiatekan 0.2x squared akan dapat 0.4x. Differentiatekan negative 200 akan dapat 0. So ini adalah marginal profit punya function. Okey, so selesai soalan B. Okey, mudah saja. So, yang penting kita kena tahu formula dan apakah yang soalan inginkan. Okey. So, kita pergi kepada example yang seterusnya. Iaitu example yang ke-29. Okey. So, kita pergi kepada example yang ke-29. Kita tengok apa soalannya. Okey. So, the demand for an item produced by Willux is given by P plus 0.2x equal to 100. So, biasanya ada P ni dia adalah price demand function. So, ini maklumat pertama. So, P plus 0.2x equal to 100. Where P is the price. Nampak? P is the price per unit and X is the quantity demanded. Okay, so X adalah quantity. And then, the total cost CX of producing X unit of the item is given by iaitu 800 plus 30x. Yang mana X adalah level of output. Okey. So, soalan yang pertama, dia minta kita untuk cari total revenue function. So, kita highlightkan dahulu. Total revenue function bermaksud dia nakkan revenue function. So, kita senaraikan dahulu apakah maklumat-maklumat yang kita ada. Okey, sebab banyak soalan ni. So, kita list outkan terlebih dahulu. Yang pertama, kita diberi P plus 0.2x equal to 100. So, P itu adalah price. So, price kita boleh dapat. Bermaksud kita berjadikan dia adalah price demand function. So, P sama dengan 100 minus 0.2x. Okay. Then, kita boleh jadikan price function Px sama dengan 100 minus 0.2x. Itu maklumat pertama. Maklumat kedua kita diberikan iaitu Cx bersamaan dengan 800
tambah 30x. Okey, so kita dah senaraikan. So ni maklumat pertama, ni maklumat kedua. Okay. Soalan pertama dia nak revenue function. So revenue function, okey, kita buat soalan A. So revenue function Rx, apa formulanya? X darabkan dengan price function. Okey, so kita dah ada tak price function? Okey, dah ada, kita dah dapatkan tadi di atas pada maklumat pertama tadi. So bermaksud X kita darabkan sahaja dengan price function, iaitu 100 tolak 0.2 X. So and then kita boleh expandkan dia. So kita akan dapat hasilnya adalah 100x minus 0.2x to the power of 2. Okey, itu adalah revenue function. Okey, selesai soalan A. Pergi kepada soalan B. Okey, soalan B dia nak apa? Total profit function. So dia nak profit function. Okey, so kita dapatkan soalan B, profit function. Profit function kita denote sebagai pi x. So pi x untuk kita dapatkan profit function, formulanya adalah revenue function tolakkan dengan cost function. Okey, so kita dah ada revenue function yang kita dapat pada soalan A. So ini adalah revenue function. Ada tak cost function? Dah diberi. So kita tinggal gunakan saja. So revenue function iaitu 100x minus with 0.2x squared minus with cost function iaitu 800 plus 30x. So kita open bracket, so kita akan dapat 100x minus 0.2x to the power of 2 minus 800 minus 30x. Okay, minus 30x. So simplifykan, so tengok yang mana kita boleh selesaikan. So saya dapat kita boleh tolakkan 100x dengan 30x. So kita akan dapat hasilnya 70x minus 0.2x to the power of 2 minus 800. So ini adalah profit function. Okay. So selesai dapatkan profit function. So kita pergi kepada soalan C. Soalan C nak apa? Okay, soalan C diminta untuk mencari jumlah profit, total profit when 100 units are sold. So bermaksud dia nak tahu berapakah keuntungan kita apabila 100 unit yang dihasilkan. Bermaksud maklumat dekat sini 100 unit yang dihasilkan adalah X bersamaan dengan 100. Okay. So itu adalah kuantiti yang dihasilkan. So tapi dia nak tahu apa? Dia nak tahu profit. So bermaksud kita kena menggunakan function profit. So kita kena dapatkan profit pada 100 unit yang dihasilkan. Okay, so pi 100 sama dengan, so kita just gunakan profit function yang kita dapat pada B and then substitutekan value of 100 dalam function. So 70 times 100 minus 0.2 times with 100 to the power of 2 and then minus 800. Okay, so masukkan nilai ke dalam kalkulator. So, kita buat pengiraan sekejap. And then okay, kita akan dapat jumlah profitnya adalah RM4,200 ringgit. Okey, itu adalah keuntungan apabila 100 unit yang dihasilkan. Pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Kita dapat C, kita pergi kepada soalan D. So soalan D adalah marginal profit function. So kita dah ada profit function. So kita nak dapatkan marginal profit function. Okey. So untuk dapatkan marginal profit function, okay, so marginal profit bersamaan dengan pi prime x. Bermaksud kita perlu differentiatekan with respect to x pada function profit. Okay, so kita dah ada tak function profit tadi? Pi x dah ada. Yang kat atas ni yang pada b, iaitu pi x. So bermaksud kita perlu differentiatekan pi prime untuk dapatkan marginal cost, marginal profit. So differentiatekan function profit, iaitu term yang pertama 70x akan dapat 70, and then differentiate 0.2x squared akan dapat negative 0.4x, differentiate negative 800 akan dapat 0. So ini adalah marginal profit function. Okay, so dah dapat marginal profit function. Kita pergi kepada soalan seterusnya.
So marginal profit function dah dapat. Okey, kita pergi kepada soalan E. Dia nak tahu the marginal profit when 90 units are sold and 300 units are sold. Interpret the answer. So dia suruh kita cari marginal profit untuk 90 unit dan juga 300 unit. So kita ada dua soalan yang perlu kita jawab. Okey. So yang pertama iaitu dia nak tahu marginal profit pada 90 unit. So bermaksud kita gantikan X kita dengan 90. So masukkan value. So masukkan value ke dalam marginal profit function. So function yang pada D ni kita guna. Okay, so 70 minus 0.4 times 90. Okay. Okay, so masukkan dalam calculator. So kita akan dapat berapa dia punya marginal profit apabila 90 unit dihasilkan. So saya akan dapat RM34. Okay. Okay. And then soalan kedua, to Roman, dia nak tahu apakah marginal profit apabila 300 unit yang terhasil. Okey. So masukkan ke dalam function marginal profit. So 70 minus with 0.4 times 300. So masukkan dalam calculator berapa nilai yang kita dapat. Okey, saya dapat negatif RM 50. Okay. So dia suruh interpret the answer. So macam mana kita nak interpretkan? So apabila kita lihat goods yang dihasilkan pada kuantiti yang kecil iaitu 90, marginal profitnya adalah RM34. Tapi semakin banyak goods itu dihasilkan, so marginal profit menjadi negatif. So dia semakin berkurangan. Okay. So apa yang kita boleh dapatkan interpretation dekat situ adalah, mungkin kita boleh buat ayat sikit kat bawah ni. Okay. When more item are sold, lebih banyak item yang terjual, and when more items are sold, the marginal profit will decrease. Okay. Mudah saja untuk saya simpulkan bahawa semakin banyak goods yang dihasilkan, so keuntungan semakin berkurangan. Nampak tak? Dia menjadi negatif pula tu. So itu bukan keuntungan dah, menjadi kerugian. Okey. So semudah itu saja ya untuk kita jawab soalan example 29. Oh banyak Okey. So kita pergi kepada contoh yang terakhir untuk hari ini. So example 30. Okey. Kita lihat soalan terlebih dahulu. Okay, a firm find that the number of radio that can be sold per month at a price per ringgit is given by monthly demand function X equal to 600 minus 2p, and X is the number of radio demanded. Okay, kita faham dia kata P tu adalah price ringgit. So P tu adalah price dan X tu adalah quantity demanded. So X tu adalah. So soalan pertama, find P as a function of X. So dia nak kita jadikan P sebagai subjek. P in term of X lah. Dalam kata yang mudah. P in term of X. Bermaksud kita kena modify pada equation demand yang diberi tadi, yang di atas itu. Untuk soalan A. Okay. So kita ada maklumat bahawa X equal to 600 minus 2P. So dia nak kita jadikan P as a function of X, bermaksud jadikan P sebagai subjek ataupun P in term of X. So 2P bersamaan dengan 600 tolak X. So P bersamaan dengan 600 tolak X per 2, betul? Per 2. Okey. Ataupun PX, okay, sebab P itu adalah plus function. So PX bersamaan dengan 600 bagi 2, saya akan dapat 300 tolak X per 2. So itu adalah kita punya P as a function of X ataupun demand function ataupun price demand function. Okay, kita lihat pada soalan B. Soalan B dia nak apa? Soalan B dia nak tahu the monthly revenue function. So monthly revenue. So dia nak revenue function lah. Dia nak revenue function bermaksud dia nak RX.
So dia nak Rx, kita perlu cari Rx lah. So saya buat kat tepi ni B, kita nak cari revenue function. Apa formula untuk revenue function? Adalah X darabkan dengan price function. So kita dah dapatkan price function pada soalan A. So kita just perlu substitutekan saja price function, iaitu 300 minus X over 2. So kita expandkan, kita akan dapat revenue function bersamaan dengan 300x minus x squared over 2. Okay. So semudah itu saja. Okay. And then soalan C, kita pergi lagi kepada soalan C. So the marginal profit function where the cost given by Cx equal to X. Okay, Cx equal to X. So kita diberikan cost function, tapi kita diminta untuk mencari marginal profit function. Ingat marginal profit function. Tapi sebelum nak cari marginal profit function, adakah kita mempunyai profit function? Kita tengok. So kita tak diberi pun profit function. So kita kena cari profit function terlebih dahulu sebelum dapatkan marginal profit function. So dapatkan profit function terlebih dahulu, iaitu pi x sama dengan Rx minus Cx. So ada tak Rx? Kita dapat. So ada pada soalan B. So kita dah dapat revenue function. Okay, Cx ada tak dia beri? Okay, soalan C dah beri. Cx sama dengan 2x. Okay, mudah saja. So kita just masukkan ke dalam kita punya formula. So Rx iaitu 300x minus x squared over 2 minus dengan cost function iaitu 2x. Okay. So cuba simplifikan, yang mana kita boleh simplifikan. So 300x tolakkan dengan 2x, kita akan dapat 298x minus x squared over 2. So ini adalah profit function. Tapi soalan nak apa? Soalan nak marginal. So marginal, kita perlu ingat marginal adalah rate of change terhadap profit tersebut. So bermaksud kita kena cari pi prime x. Okay. So kita kena selesaikan untuk dapatkan pi prime x. So pi prime x bersamaan dengan, so kita differentiatekan function profit. So differentiate 298x, kita akan dapat 298. So differentiatekan x kuasa 2. Okay, let's say 1/2 ni saya buat keluar. So bermaksud kita differentiatekan x kuasa 2. So differentiatekan x kuasa 2 akan dapat 2x sahaja. So kita boleh simplifikan. So kita akan dapat x sahaja. So marginal profit function bersamaan dengan 298 minus x. So semudah itu sahaja. So hari ini kita dah belajar begitu banyak contoh yang saya berikan, bagaimana untuk kita mencari average cost, marginal cost, konsep marginal cost itu sendiri, and then bagaimana untuk mencari marginal revenue, dan bagaimana untuk mencari marginal profit. Okay, so saya rasa sampai sini saja untuk kelas kita pada hari ini. So kita berjumpa lagi pada next class pada hari Khamis, insyaAllah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita berjumpa lagi pada hari Khamis.